Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada yang baru join program kita. Satu hari satu ayat. Okey, yang tu adalah target kita lah. Kalau dapat lebih apa salahnya kan? Alhamdulillah maksudnya. Okey, apa khabar tuan-puan? Mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, okey, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Ada yang masih bercuti di kampung ya. Okey, seronok anak-anak bawa dapat beraya di kampung Okey, jadi masih ada lagi berbaki Syawal kita ya. Jadi sempat lagi beraya bersama keluarga di kampung. Okey, mungkin lebih meriah sambutannya walaupun di penghujung Syawal dah. Tapi hari ini yang mana yang berpuasa sunat mungkin sempat lagi puasa sunat Syawal jadi ambil kesempatan puasa Isnin sekali, dapat banyak manfaat insya-Allah Okey. Untuk hari ini kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, insya-Allah sama-sama kita baca Al-Fatihah, hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, seluruh umat muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kita termasuklah diri kita ke sendiri Assalamualaikum ahlan wa sahlan yang baru join. Okey, kita nak baca Ummul Kitab Al-Fatihah dulu sebelum kita memulakan pengajian sama-sama baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Sebelum tu Ustazah nak share sikit doa untuk hari ni kita selalu baca doa untuk solat Okey, untuk selepas solat, dalam solat. Jadi satu doa, buku doa yang Ustazah gunakan di sini untuk berkongsi himpunan doa-doa pilihan dari Al-Quran dan Al-Hadis serta terjemahannya daripada susunan dan juga penulisan daripada Profesor Allahyarham sebenarnya Allahyarham Profesor Datuk Haruddin dan Ustaz Izhaddin semoga kita diberi manfaat insya-Allah sebab kita menggunakan buku sunan daripada ulama-ulama. Okey, insya-Allah. Okey, Ustazah nak share doa hari ini. Okey, kita boleh baca dalam solat kita. Maksudnya sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW supaya kita membaca doa di sujud yang terakhir sebelum salam, ataupun kalau terlupa kita boleh membaca doa ini sebelum kita bagi salam salah satu doanya kita boleh ini daripada ayat Al-Quran juga doa supaya anak cucu mendirikan solat Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran selalu mendoakan untuk keturunan dan untuk mendirikan solat jadi kita boleh amalkan juga sebab kita doa ni menjadi menjadi doa untuk anak-anak dan cucu-cucu kita serta keturunan kita supaya walaupun kita dah tak ada, mereka lagi, masih lagi mendirikan solat sebab solat adalah tiang agama tanpa solat iman pun ke mana
Jadi Ustazah nak share doa supaya anak cucu mendirikan solat, termasuklah diri kita sendiri, seluruh ahli keluarga kita, seluruh keturunan kita insya-Allah. Okey, doanya pendek sangat, boleh baca pada sujud yang terakhir, okey. Afdalnya ataupun sebelum salam. Okey, sama-sama ikut Ustazah. Ustazah baca dalam bahasa Arab dulu. Rabbi ij'alni muqimas salah. Okey. Wa min dzurriyyati. Okey. Ni dalam bahasa Arab. Okey. Rabbana. Dapat? Wa taqabbal du'a. Dapat? Okey, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Okey, kita baca lagi 2 kali. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dapat? Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Okey, dapat? Okey, apakah maksudnya? Maksudnya, okey, kalau kita nak baca doa ni dalam solat kita, sebaiknya dalam bahasa Arab supaya kita boleh lafazkan dia. Tapi kalau nak baca doa dalam hati pun boleh. Maksudnya kalau baca dalam hati tu, baca dalam bahasa Melayu lah. Baca dalam hati. Selepas daripada kita sujud, okay, sujud terakhir tu kita baca. Okay. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat, dan begitu juga anak cucuku. Jelas ke suara Ustazah? Nampak ke? Ustazah takut tak nampak, bagi tahu. Okey, komen kalau jelas. Wahai Tuhan kami, terimalah doaku. Wahai Tuhan kami, ampunilah akan daku dan kedua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman. Okey. Sama kepada pada hari tegaknya hisab. Ini maksud yang mencakupi kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Kita nak doa kita diangkat ke langit. Jadi sama-sama kita doa sebaiknya sebelum kita salam ataupun semasa sujud terakhir. Okey, ahlan wa sahlan, assalamualaikum yang baru join kita. Saya berkongsi tadi doa untuk orang kata pastikan anak-anak cucu kita mendirikan solat, seluruh keturunan kita. Sebab doa ni diamalkan oleh Nabi Ibrahim. Sebab doa Nabi Ibrahim tu mungkin sebab sampai sekarang ni kita masih bersolat. InsyaAllah kita dapat amalkan untuk keturunan kita juga insyaAllah. Okey. Jadi selesai pada doa, kita nak masuk kepada pengajian hari ini. Okey. Di sini kami menggunakan teknik Al-Badadi. Jadi untuk hafazan kita menggunakan susunan hafazan modul yang ada juzuk lengkap 30 juzuk. Jadi dia ada 10 modul. Modul yang pertama ni maksudnya daripada juzuk 1 sampai juzuk 3 lah. Jadi kenapa kami gunakan modul ni, sebab dia adalah modul yang komprehensif, bukan juga untuk menghafal, juga untuk memudahkan kita membaca. Kita faham dulu apa yang kita nak baca sebelum kita baca ataupun hafal. Modulnya sangat berwarna-warni. Ustazah tunjuk sikit. Okey, gambar dalam ni. Okey, tengok tulisannya jelas tak? Jelas tulisan yang besar ada warna yang kuning air, dan ada yang warna yang biru. Jadi kepada siapa yang nak menghafal pun banyak menggunakan infografik. Jadi kita pun ada modul yang berwarna-warni ni.
Sebelum menghafal ataupun sebelum membaca surah, kita faham dulu sinopsis bacaan ataupun ayat yang kita nak baca. Okey. Jadi yang ni mencakupi detail dalam juzuk berapa ayat yang kita nak baca ni. Contohnya kita nak baca sehari ni Ayatul Kursi. Ayatul Kursi mungkin ramai yang tak tahu, dia adalah daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke 255. Jadi dia surah Al-Baqarah ni ada 286 ayat. Maksud Al-Baqarah adalah lembu betina. Okey, surah Madaniyah. Madaniyah maksudnya diturunkan di Madinah. Surah yang kedua daripada Al-Quran. Surah yang pertama surah apa? Surah Al-Fatihah. Okey, sedikit pengajaran ayat. Assalamualaikum ahlan wa sahlan yang baru join. Okey, kita nak masuk pengenalan ayat yang kita nak baca daripada Ayatul Kursi. Jadi pengajaran ayat untuk ayat di muka surat kalau dalam Al-Quran adalah muka surat yang ke 42. Kalau tuan-puan ada mushaf Al-Quran, boleh buka muka surat 42. Okey, pengajaran ayat daripada muka surat 42 ini, okey, dipetik daripada apabila kamu masuk ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga habis ayat ini. Sehingga habis maksudnya sampai kepada wahuwal aliyul azim, ayat ke 255 itu panjang kan, ayatul kursi. Jadi sampailah habis. Okey, nanti kita pergi satu-satu. Jadi maka sesungguhnya akan sentiasa ada penjaga dari Allah untuk kamu, dan syaitan tidak akan dapat mendekati kamu sehingga waktu pagi. Disunatkan juga antara amalan Rasulullah SAW sebelum tidur adalah membaca 3 qul. 3 qul itu surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas dan surah An-Nas. Rasulullah SAW selalu membaca 3 surah ni dulu, sebelum membaca Ayatul Kursi. Dihembuskan ke badan daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Cara amalannya untuk menghindarkan daripada gangguan syaitan dan juga daripada benda-benda yang tak baiklah. InsyaAllah boleh amalkan. Okey, nadi ayat berkaitan antara ayat yang kita nak baca daripada muka surat 42 ni, surah Al-Baqarah. Okey, dorongan untuk berinfak meliputi sedekah wajib, zakat dan sedekah sunat. Meliputi apa yang kita ada lah, agar memiliki simpanan dan pahala yang besar di hari akhirat. Jadi apa yang kita belanjakan itu adalah kita punya. Sebenarnya apa yang kita simpan tu belum tentu lagi kita punya, sebab kita tak tahu ajal kita bila, mungkin dikena faraidkan. Jadi apa yang kita belanjakan termasuklah zakat yang wajib dan sedekah adalah sunat, adalah ganjaran untuk kita di dunia. Yang kita simpan tu kita tak pasti macam mana yang akan digunakan. Jadi mengenal keistimewaan dan perbezaan darjat para rasul. Ini daripada muka surat 42 daripada surah Al-Baqarah. Okey, insya-Allah kita akan tengok dulu untuk pemantapan sebelum kita membaca surah Al-Baqarah ni. Ustazah suka highlightkan kita akan jumpa beberapa huruf untuk ulang kaji balik. Contohnya huruf yang kita akan jumpa huruf zal. Huruf zal. Huruf zal mana satu? Yang ni ke yang ni? Ada yang tak pasti. Okey, yang ni zal. Cuba ikut Ustazah. Zal. Macam mana nak sebut? Cuba sebut bezakan. Bezakan dengan lidah yang lidah pendek. Orang lidah pendek akan baca bezakan. Dia tak boleh sebut bezakan. Kalau sebut bezakan, yang ni huruf zai.
Bevelkan tu maksudnya lidah kena keluarkan. Zal, lidah keluarkan, nipiskan di hujung lidah ada angin yang keluar. Ini zai. Okey. Banyak yang kita akan jumpa nanti huruf zal. Nanti kita akan jumpa huruf zal. Zai tak ada pun tapi kita selalu tertukar. Kita mungkin membaca zai sebelum ni contohnya allazi. Salah allazi yang ni. Jadi macam mana nak sebut, lidah mesti keluarkan. Okey, contohnya huruf yang berbaris za. Kalau baris bawah zi lah. Za. Kalau baris depan zu. Okey, za zi zu tu huruf za. Okey, kalau dalam bacaan sukun, bacaan mati, kita matikan huruf zal yang kita nak nipiskan tu. Jadi matikan dengan huruf sebelumnya. Jadi yang ni penting juga, kita nak tahu makhraj, tempat keluar huruf. Jadi penting kita matikan dengan betul lah. Baru kita tahu tempat keluar huruf ni. Jadi macam mana nak matikan jadi huruf yang kita dengar z tu adalah huruf yang pertama, bunyi yang pertama dalam huruf zal. Yang tu adalah makhraj, tempat keluarnya. Hujung lidah dikeluarkan, renggangkan kedua gigi. Dapat? Assalamualaikum warahmatullahi. Puan Siti Rokayah, apa khabar hari ni? Okey, terima kasih kerana bersama-sama kita. Okey, tengok bacaan bersabdu. Dapat? Nipiskan. Okey, kalau kita tertukar huruf, mungkin kita membaca yang ni zai. Ini huruf zai, nama panjang dia Zayun. Zayun. Okey, yang tu adalah huruf Z. Huruf Z. Jadi huruf Z adalah huruf yang tebal. Okey, sedikit tebal daripada zal ni. Kedua gigi akan kita rapatkan, bawah dan atas. Jadi za. Ni senang nak sebut. Za. Ini kalau kita matikan az. Okey. Kedua gigi akan rapat, lidah tak keluar. Berbeza yang ni kena nipiskan, lidah kena keluarkan. Yang ni gigi dua-dua rapatkan, yang ni tak rapat. Boleh? Okey, kalau bacaan sabdu macam mana? Azza. Okey. Azza. Dapat? Azza. Okey. Jadi huruf lain yang kita akan jumpa, okey, huruf dha. Saya tunjuk huruf dha. Okey, minta maaf. Okey, huruf dha di sini. Okey, huruf dha banyak juga dalam Ayatul Kursi. Jadi huruf zal dengan dha ni sebenarnya dia di tempat keluar yang berdekatan. Di hujung lidah, paling hujung, lidah kena keluarkan. Cuma zal tadi kita kena senyum, kena buka mulut. Dha kita kumpulkan, sifat dia mengumpul. Okey, lidah kena keluarkan, mengumpul daripada tepi ke tengah. Okey, boleh? Okey, macam mana nak sebut? Dha. Lidah sambil tu lidah kena keluarkan sebab sifat dia mengumpul, tapi dia kena ada angin sikit. Jadi lidah tu kena keluarkan, gigi kena renggangkan. Dapat? Dha. Bukan zo, bukan z. Dia tak sama. Huruf dha ni bukan huruf z. Dia tak sama. Dia dekat dengan huruf zal, lidah kena keluarkan, tapi dia bukan zal, bukan adza. Ni dha. Dapat? Okey, kalau nak tahu makhraj huruf, tempat keluar huruf tu, kita kena keluarkan lidah kita. Keluarkan lidah kita. Jadi okey, kalau kita baca dalam solat kita, kita ada subhana rabbiyal azim, bukan azim, bukan z ni. Kalau azim tu tertukar dengan huruf zai. Huruf zai, ini huruf zai. Zai dengan z, tapi tak sama dengan huruf dha. Jadi hati-hati. Jadi Okey, kalau bersabdu macam mana nak sebut? Adha.
Allah. Dapat? Allah. Okey. Jadi ni adalah dua huruf yang kita akan jumpa. Jadi supaya kita dapat menyebut dengan baik, selain daripada tu ada huruf shin. Huruf shin tadi. Okey, huruf shin. Okey, macam kita bunyi SH. Shin ni dia macam SH. Dia tak sama dengan huruf sin. Tak sama dengan huruf sin. Jadi tak boleh sebut as. Kalau kita nak matikan dia, nak tahu kat mana tempat huruf dia, jadi ash. Ash. Dapat? Di tengah lidah, menekan kepada lelangit lembut. Langit atas. Ash. Dapat? Ash. Dapat? Okey. Kalau bacaan berbaris, asha. Sha. Okey? Macam kita beritahu anak kita nak yang masih kecil, nak shishi. Yang tu ada huruf SH, huruf shin. Ada 3 titik. 3 titik. Huruf sin tak ada titik. Ni tak ada titik. Okey, yang ni SH. Huruf sin adalah huruf S. Dapat? Okey, jadi kalau dalam bersabdu, asha. Asha. Okey, dapat InsyaAllah. Okey, jadi untuk hari ini kita akan tengok bacaan Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, insyaAllah kita boleh buka mushaf masing-masing. Ada Al-Quran di rumah. Okey, gunakan mushaf Usmani supaya lebih senang. Sebab dalam pembelajaran kita menggunakan mushaf bersama Usmani. Mushaf bersama Usmani ni kalau nak tahu, dia ada cop KDN. Ada cop KDN, cop Kementerian Dalam Negeri. Mungkin ada yang beli Quran tapi tak ada cop KDN. Jadi mungkin menyebabkan bacaannya, tanda bacaannya tak sama. Jadi Ustazah nak tunjuk sikit. Kalau ada cop KDN di sini. Okey. Sekejap Quran ni. Okey, nanti kita akan tunjukkan. Okey, kita tunjukkan di ayat kan 255 untuk Ayatul Kursi, ayat 255. Kalau Al-Quran tengok muka surat berapa? Muka surat 42. Ni 42. Dah jumpa Okey, muka surat 42. Okey, dapat semua Okey, kita tengok daripada perkataan yang pertama. Kita akan jumpa Ayatul Kursi. Kalimah yang pertama adalah Allah. Allah. Kita tak baca illa, yang ni kita baca dengan Allah. Walaupun dia tak ada tanda baris ini. Ni bukan baris dia adalah hamzah wasal. Jadi Allah, bukan Allah. Allah, 2 harakat. Hula, yang ni kita baca dengan 4 ataupun 5. Sebab yang ni berjumpa dengan hamzah selepasnya ada tanda misai, ada tanda ombak rindu. Jadi baca dengan 4 paling pendek, paling panjang 5, tak boleh kurang. Kalau nak baca dalam solat, kita mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selepas pada Al-Fatihah, katalah nak baca rakaat yang pertama, nak baca Ayatul Kursi, kita mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak perlu mula daripada bismillah, sebab Ayatul Kursi ni bermula daripada tengah-tengah surah. Lebih aula kita membaca A'udzubillah, mohon perlindungan daripada syaitan. Okey, dapat Okey. Allahu la. Okey, 4 ataupun 5. Yang ni baca 4 atau 5 dapat. Okey, 4 yang terbaik. Lepas tu ila, la ni 4 sebab ada tanda ombak rindu. Yang ni 2 harakat saja, bukan ilaha. La 2 harakat sebab ada alif kecil ni. Okey, ilaha illa, ni illa kena tekan lam ya bersabdu ada 2 lam, jadi illa. Dapat? Huwa, tapi jangan tengok jangan berhenti di sini ada huruf hamzah wasal di sini jadi kena masuk dalam huruf lam yang mati Jadi daripada sini tadi, bukan huwa, huwal. Dapat? Huwal.
Okey, masuk dalam huruf yang mati. Huwal hay. Ha, yang ni ha bulat, ha huruf H. Yang ni ha yang pedas. Ada angin yang keluar. Hayyul. Hayyul. Dapat? Hayyul qayyum. Qayyum. Kena tekan ya yang bersabda, bukan qayyum. Qayyum. Dapat? Kita ulang 2 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, dapat Okey, sekali lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sini wakaf Wakaf harus berhenti kalau kita nafas pendek. Supaya kita tak curi nafas selepasnya. Kalau nak berhenti lagi, tempat seterusnya di sini yang ni harus berhenti. Okey. Tak berhenti pun okey, asalkan nafasnya boleh sampai ke sini ataupun di sini boleh berhenti lagi. Okey. Seterusnya kita sambung. La ta, bukan tak. Okey, la ta. Assalamualaikum warahmatullahi. Puan Zuraida, ahlan wa sahlan, dan Puan Zahra Ismail. Okey, kita masuk Ayatul Kursi, muka surat 2, muka surat 42 kalau mushaf Al-Quran, ayat 255. Okey. Jadi di sini kita masuk potongan yang kedua. La ta, bukan tak. La ta, tak. Ada macam tanda koma di atas tak. Tak, bukan tak, tak. Kalau tak tu huruf kaf. Huruf hamzah ni di mana keluarnya? Di bahagian rongga kerongkong kita, rongga kerongkong yang paling dalam dekat pangkal kerongkong. Jadi hamzah kalau nak tulis kalau berjumpa dengan dia asalnya bertemu dengan ta, bertemu dengan alif tu alif tu sebenarnya rumah untuk hamzah. Jadi kita jangan tulis macam tu, kita letak di sini Jadi dia berjumpa dengan ta di sini. Okey. Jadi kalau kita tulis ni tak, matikan hamzah ni Jadi tak. Jadi T A ni adalah tanda koma. Di tak. Tak, bukan huruf kaf Okey, boleh? La ta khu. Bukan kuzu. Bukan huruf qaf Ini huruf kha. Kha ditulis macam mana? Macam nombor 2 terbalik Jadi letak titik di atasnya. Kalau dalam di awal kalimah ni, jadi dia akan jadi tinggal kepala saja. Jadi khu. Dapat tak khu zu. Tadi kita dah tengok untuk ulang kaji huruf zal ni, lidah kena keluarkan bukan tak khuzu, bukan huruf z tak khuzuhu, la tak khuzuhu. Dapat? Okey, sambung. Sinatun. Okey, asalnya sinatun, tapi selepasnya ada waw. Jadi yang ni kita ada hukum tajwid yang berlaku. Hukum apa? Idgham bi gunnah. Idgham maksudnya masukkan bi gunnah dengan dengung. Masukkan dengan dengung. Jadi kena dengung. Sinatun. Bulatkan mulut bulatkan mulut, lepas tu bunyi waw tu kena dengungkan. Sinatun. Bulatkan mulut, lepas tu dengung 2 harakat. Wala, la 2 harakat. Asalnya naumun, kita nak berhenti di sini. Naum, berhenti dengan M. Okey, ulang 2 kali. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dapat? Okey, sekali lagi. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Okey, jelas ke suara Ustazah? Mohon komen jelas. Kalau tak ni kita adjust Okey, gambar nampak kalau nak tengok mushaf Al-Quran di rumah pun boleh. Kita sambung potongan yang ketiga. Lahu.
Lahu. Di sini ada waw kecil. Ini 2 harakat. Lahu ma. Bukan ma. Nipiskan. Kena nipiskan. Jangan baca dengan tebal. Ma di bahagian bibir. Fis. Bukan fil. Bukan baca dengan fi 2 harakat. Yang ni tengok ke depan. Sebab selepasnya ada hamzah wasal. Dia hamzah wasal kita abaikan saja. Jangan sebut. Maksud lam pun tak bunyikan sebab lam tak ada tanda bacaan. Jadi fis masuk dalam huruf sin yang bersabdu. Jadi fis sama wa ni 2 harakat sebab alif kecil. Okey. Boleh? Fis samawati. Tengok selepasnya ada lagi. Jangan berhenti terus. Ada ayat yang seterusnya. Wa ma. Jadi fis samawati wa ma. Sama juga ini bukan fi. Masuk dalam huruf lam yang mati. Jadi fil ardi asalnya. Tapi kita nak berhenti di sini. Ini wakaf yang tanda apa ni? Qala ni. Qahlam ni. Dia maksudnya terus berhenti. Lebih baik berhenti. Lebih afdal berhenti daripada sambung. Okey, kita berhenti di sini. Jadi wa ma fil ard. Okey, sambung balik. Kita ulang 2 kali. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukan fil ard. Jangan ada kol-kol lah, jangan ada dah. Yang tu huruf dal tertukar. Huruf dha ni di sisi, maksudnya kita kena keluarkan daripada sisi kiri ataupun sisi kanan. Ni teknik saja untuk kita tak melantun ke depan. Elakkan daripada melantun. Assalamualaikum ahlan wa sahlan yang baru join. Okey, kita masuk ayatul kursi ayat ke 255 surah Al-Baqarah. Kalau ada mushaf Al-Quran boleh buka mushaf Al-Quran. Muka surat 42. Ini pemantapan. Kalau ada yang nak baca dalam solat, pastikan baca dengan bertajwid. Kita ulang 2 kali insya-Allah. Okey. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Okey. Fil ard. Jangan fil ard. Salah tu huruf dal yang keluar. Okey. Jadi kita masuk ayat yang seterusnya. Okey. Ayat seterusnya kita tengok huruf min sama juga. Jadi ni nun ada tanda mati sepatutnya, tapi dalam mushaf Al-Quran memudahkan kita. Maksudnya alert kita ada hukum tajuk yang berlaku sebab ada pertemuan huruf ni ada hukum ifak hakiki. Tak boleh baca dengan man. Bukan man, baca dengan dengung. Ifak hakiki. Ifak apa maksudnya? Ifak maksudnya sembunyikan. Saya tulis dalam bahasa Melayu. Ikhfa. Maksudnya sembunyikan. Kalau sembunyikan maksudnya jangan bunyikan nun. Waalaikumsalam Tuan Alif Nazmi. Okey, bersama kita pagi ni first time. Okey, kita membaca ayatul kursi memantapkan bacaan dalam solat insya-Allah. Boleh baca dengan bertajwid selepas ni. Okey. Kita masuk di sini dengan bunyi sengau. Sebab kedua gigi kita akan renggangkan. Okey, lepas tu dia ada hujung lidah kita ni tak bertemu, tak bersentuh kepada lelangit. Lembut gigi hadapan. Kalau kita bersentuh maksudnya kita sebut dengan nun man. Kita baca dengan izhar, jelaskan, tapi nak baca ifak jangan bunyikan nun tu. Jadi dapat okey, dengung 2 harakat. Lepas tu jangan 2 harakat baca. Okey, tengok selepasnya ada hamzah wasal, abaikan. Okey, jadi zal masuk dalam lam yang bersabdu ni bukan mangzalazi, mangzal lazi, za yang nipis, yang ni za yang nipis juga dapat mangzallazi yash. Ini ya bertemu dengan shin ya shin, jadi yash fa'u fa bukan pa, bukan huruf p, huruf f yash fa'u ain dalam tekak kita. Okey,
yashfa'u ini nun bertemu dengan dal. Ada hukum tajwid lagi, ifat hakiki jadi yang ni ifat hakiki tak sama dengan idgham IH. Yang ni pun sama IH. Jadi kita baca dengan sengau. Jadi indahu, hu ni ada waw kecil tapi di atasnya ada kening ada misai ataupun ada ombak rindu. Jadi baca dengan 4 atau 5 harakat. Paling pendek 4. Jadi indahu illa ni bi zal yang sama nipis. Bi idnih. Okey, dapat? Okey, kita baca 2 kali. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Sekali lagi. Man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Dapat? Kita masuk ayat yang seterusnya. Okey, panjang ayat 255 ni ada lebih pada 5 baris Okey, sambung lagi. Ya'lamu, bukan ya, bukan yak. Ya di halkum lelaki akan bergetar halkum dia. Ya'lamu ma bai. Ni bai bukan ba, bai ada ya di sini. Baina aydihim. Okey, aydihim wa ma khalfahum, bukan qal. Ini huruf kha. Kha kita dalam keadaan huruf bersambung dia buang badan dia jadi khalfahum. Khalfahum bukan hum hum. Baris depan bunyi dia u. Jadi kalau huruf ha jadi hu, kalau matikan dengan mim jadi hum. Dapat Okey, ulang 2 kali. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lagi sekali. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dapat Okey, sambung sikit lagi ayat seterusnya. Okey, wala. Yang ni macam mana nak baca huruf yang bertingkat ni? Kita tengok yang terjongkit dulu terjongkit ni. Okey, tengok ada titik. Titik 2 maksudnya huruf apa? Huruf ya. Ya kadang-kadang kita jumpa ada titik, kadang-kadang tak ada titik ni huruf ya ada titik. Tapi huruf ya yang tak ada titik macam ni maksudnya ada yang kita ada titik tak titik tetap huruf ya Yang penting kita faham, kita baca dengan betul. Okey, you. Okey, yuhi ni huruf ha pedas Kalau huruf kha ada titik, huruf ha tak ada titik Jadi kita baca dengan 2 harakat sebab ada ya selepasnya tak ada tanda baris. Maksudnya dia adalah huruf mat, 2 harakat. Jadi wala yuhi tu bukan tu, bukan huruf ta bukan huruf ta, dia adalah huruf ta tebal. Yuhitu nabi syai. Ni bi baris bawah huruf ba. Syai sebab ada ya di sini kita matikan Ni sh kan, sya asalnya bertemu dengan ya yang mati jadi syai. Syai sha I ataupun y. Okey, bi syai ini asalnya in tapi selepasnya ada huruf mim mim yang bersabdu. Yang ni kita panggil idgham bi ghunnah. Jadi kena dengung 2 harakat. Jadi bi syai'im rapatkan bibir 2 harakat dengung, lepas tu baca huruf seterusnya min ilmihi. Tengok ada tanda ombak rindu kepala huruf ya kat sini. Maksudnya kita baca 4 ataupun 5 harakat mad silah qasirah ke qasirah dia tak ada tanda ombak rindu ni. Itu 2 harakat. Yang ni
kita panggil mad silah tawilah. Dibaca dengan 4 ataupun 5. Jadi kita baca min ilmihi. Ini illa. Okey, dapat. Seterusnya. Okey. Bima sya'. Ini bukan sya', 2 harakat saja. Ini mad wajib mutasil. Dalam keadaan wasal, sambung ataupun dalam berhenti tetap kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, dapat. Okey, kita ulang 2 kali. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima sya'. Okey, dapat. Okey, sekali lagi. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Okay, 4 harakat. Okay, kita sambung lagi. Okay, wasi, sin baris bawah si. Ini wa bukan wa, kecilkan bukaan mulut kita. Jadi kita baca dengan wa, nipiskan. Wasi'a kur, kena tebal kan. Wasi'a kursiyu, si kena tekan sebab sin yang bersabdu. Jelas ke? Okey. Si kena tekan. Siyuhus kena tekan juga sebab yang ni hu asalnya. Okey, berjumpa dengan hamzah wasal, abaikan, masuk dalam huruf sin. Jadi kursiyuhus samawati wal ardh. Okey, dapat. Okey, kita ulang lagi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Okey, mati dengan huruf dha tu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Dekat sini huruf kaf bertemu dengan ra yang mati. Ra yang mati, tengok sebelumnya baris apa? Kalau baris atas ataupun baris depan, kita kena baca dengan tebalkan. Kur, bukan kur. Tak boleh kur. Bukan kurus. Kurus. Ini kur. Dapat kur. Kena tebalkan. Bibir bawah kena ke depan sikit. Okay, kita tengok huruf bacaan seterusnya dah nak habis. Alhamdulillah. Okey. Last ayat kita. Okey, wala ni ya u. 2 harakat. Wala ya duhu. Hu ni 2 harakat, ada waw kecil. Khifdhuhuma. Boleh berhenti di sini. Okay, bantu ustazah untuk share kepada rakan-rakan yang lain. Mungkin ada yang baca ayatul kursi tapi tak sempurna ketika baca bertajwid dalam solat. Jadi boleh share rakaman ni supaya dapat mantapkan lagi bacaan dalam solat kita. Okay, kat sini wala ya'uduhu khif, bukan khif. Khif ada huruf fa, ada angin keluar. Khif dhu, huruf dha kita kumpulkan huruf tu. Dhu, huruf yang mengumpul huruf dha. Lidah keluarkan, bukan zu, bukan huruf z. Khif dhuhuma. Okay, ulang sekali lagi. Wala ya'uduhu khifdhuhuma. Dapat? Okay, last sekali. Wahuwal. Sebab waw ni bukan wahuwa, masuk dalam hamzah wasal, kita abaikan lam yang mati. Terus masuk dalam lam yang mati. Wahuwal. Bunyi L. Ali, bukan Ali. Ali, sebab ya ada 2, ya yang bersabdu. Jadi kena tekan, bukan aliyu. Aliyul. Ya ni kena matikan dengan lam. Abaikan hamzah wasal. Sama jadi. Yang ni sama, masuk dengan lam. Wa huwal aliyul. Yang ni adalah perkataan yang kita selalu jumpa dalam kita baca masa rukuk. Azim. Azim. Dapat? Azim. Okey, kita ulang 2 kali. Wa huwal aliyul azim. Dapat?
wa huwal aliyyul azim. Okey, alhamdulillah dapat semua. Okey, sedikit saja pengongsian untuk hari ini. Semoga dapat manfaat. Okey, mohon share kepada rakan-rakan yang lain. Okey, Ayatul Kursi ni adalah muka surat 42, okey, dalam Mushaf Al-Quran, ataupun boleh tengok muka surat 255. Sebelum katakanlah nak baca, pastikan makhraj huruf. Tak ada huruf zai di sini, bukan huruf yang kita jumpa tadi, banyak huruf zal. Mana tadi huruf zal? Ada yang tersalah sebut sebelum ni, mungkin baca allazi. Ini zal yang nipis, allazi. Contoh juga kat sini, bukan khifzu, bukan huruf z, khifzuhuma, zu. Sama juga kat sini huruf za, bukan huruf zai, azim. Okey. Jadi moga dapat manfaat. Mohon bantu Ustazah share kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Share kepada keluarga, anak-anak. Okey, kita tak ada banyak masa untuk orang kata memantapkan bacaan anak-anak kita. Kadang-kadang kita terlupa anak-anak kita di rumah, apa keadaan dia. Okey.